Assalamualaikum guys, apa khabar? Seperti yang dijanjikan, saya ingin membuat sedikit analisa juga untuk pair gold. Okay, so nampaknya gold bergerak sangat cacat marba untuk minggu lepas. So kita tak tahu sama ada dia nak naik ke nak turun ke, nak naik ke nak turun ke. Semua orang dah masih tak dapat nak jangkakan. Alright. Okey, jika dilihat pada Jumaat lepas tiba-tiba ada spike ke atas. Kenapakah ada spike ke atas? Sama macam yang saya tulis dalam Facebook saya, gold buy now. Ada news CAD, gold buy now. Kenapa? Sebab kebiasaannya, ingat saya nak jadikan ini sebagai ingatan untuk diri saya juga. Bila ada news sedemikian rupa untuk CAD, kebiasaannya USD akan melemah. Kebiasaannya, kalau you buat back test balik, cuba you tengok balik, okay, sama ada dia akan melemah atau dia menguat. Tapi kebiasaannya dia akan melemah. So bila dia melemah tu, dia akan membuat spike at least 50 ke 100 pip sebelum dia meneruskan perjalanan untuk ke trend dia yang asal. Okay, so itu saja yang saya nak share untuk news tu lah, supaya you all semua takkan terlepas lagi untuk masa akan datang. Okay, so hari ini 11, masih lagi dalam 11 Februari 2024. Sekarang 11.55 malam. Okay, macam biasa saya berada di kampung. Saya belum sampai lagi dekat rumah saya sendiri. Okay, tapi saya nak buat video ni khas untuk you all semua. Jika dilihat daripada pergerakan the whole structure di time frame yang lebih besar, iaitu kita tengok daripada daily. Okay, so ini first kali saya nak gunakan storyline. Okay, saya nak gunakan storyline. Dia ambil price daripada atas. Kenapa gold membuat penurunan ke bawah? Disebabkan dia ambil price daripada atas. So kita tanda dulu. Okay, sekarang sepatutnya the first left adalah di sini. Ini adalah first left untuk gold. Tetapi nampaknya seperti current market price dia akan membuat penurunan lagi ke bawah. Bermaksud dia mungkin akan sampai di dua level yang ini, supaya dia nak melengkapkan sesuatu pergerakan itu. Ini kita ambil daripada pemahaman storyline. Okay, jika dilihat, dia mungkin akan pergi ke sini. Okay, dia mungkin akan menuju ke level support yang di bawah. Ini saya buka kepada daily time frame. Di bawah pun masih ada satu lagi V-shape yang kita katakan sangat legit untuk menjadi area support yang kuat. Okay, bermaksud ada kemungkinan dia akan pergi ke sini. Kalau dia break the break semua ni, bermaksud dia akan pergi level yang lagi bawah. Itu saja. Okay, level yang lagi bawah. Kita tandakan dulu. Ini base daripada storyline. So sekarang kita tengok kenapa dia ambil price dari sini dan membuat penurunan ke bawah. Adakah di sini dia ada possibility membuat kenaikan ke atas? Kita tukar kepada candle line. Okay, candlestick, candle line pula. So di sini kita nampak dia start break dan sekarang dia membuat penurunan ke bawah. Ini dia dah touch, bermaksud adakah dia akan membuat penurunan lagi sekali ke bawah, ataupun ini sekadar dia nak membuat kenaikan ke atas. Itu akan tertakluk pada bila market buka esok lah. Okay, hari ni hari Ahad, sebab tu market tak bergerak. Bermaksud sekarang kita dapat lihat dia ada touch di sini dan seterusnya dia membuat kenaikan, tetapi tidak dapat melepasi ataupun melebihi ataupun menyamai level daily yang di atas. Sampai halfway dia membuat penurunan. Bermaksud adakah dia akan teruskan penurunan untuk ke level yang ini? Kita bakal saksikan sama-sama pada minggu hadapan. Okey, bermaksud sekarang kalau dilihat daripada storyline, saya menjangkakan gold akan membuat penurunan lagi ke bawah. Itu saja. Alright, mungkin esok dia akan bergerak begini, ataupun mungkin dia akan main sikit, dia akan patah balik untuk membuat manipulation dan seterusnya dia akan ke bawah pula. So nanti dia akan pull back, dia akan turun. Begini. So ini yang saya jangkakan, dia akan bergerak, membuat spike ataupun membuat manipulation ke atas, ataupun dia akan membuat kenaikan
demi kenaikan, sebab dia akan nak bermain-main dengan emosi orang kan. Mungkin dia akan bermain begini, bermain gini sampai satu level, dia akan turun bawah, dia akan membuat breakout, pull back dan seterusnya akan pergi ke level yang seterusnya di bawah ini. So ini sahaja yang saya nampak. Okay, nak katakan dia naik atas, nak katakan dia nak membuat kenaikan pula, means dia kena naik ke atas pula. Tapi apa-apa pun bagi saya, biar dia turun bawah dulu baru naik ke atas. Mungkin selepas ini dia turun baru dia naik atas, ataupun dia punya initial plan dia nak ke bawah ni, dan bermaksud dia akan break level yang ini, dan barulah dia akan ada pullback, dan barulah dia akan menyambung penurunan ke bawah lagi sekali. Alright, itu saja yang saya nak share untuk gold pada malam ini, supaya you dapat lihat sedikit tentang pergerakan ke manakah arah yang mungkin dia pergi. So macam saya bagi tahu tadi, pertama sekali daripada apa yang saya analisa dari sudut storyline, ada kemungkinan gold akan bergerak begini, dan seterusnya dia akan touch di level mana-mana yang dia nak, dan barulah dia akan membuat penurunan. Okey, ini yang saya nampak. So kalau kita ambil dari sudut pergerakan, okey, yang ini semua dia dah touch, so saya tak boleh usik dah, saya kena buang dulu. Alright, saya kena buang dulu. Kalau kita lihat daripada sudut Elliott wave, ke manakah dia akan pergi? Okey, macam sama yang saya jangkakan, sekarang dia akan membuat kenaikan, dan sekarang dia membuat penurunan. Bagi saya jangkakan juga untuk gold, biarlah dia naik sampai level ni. Okey, saya tukar balik ke sini sebab belakang dah tak fresh kan yang tadi tu. Okey, saya masih berfikir yang gold boleh ke level yang ini. Okey, sebab ini dia hendak membuat apa? Retracement. Gitu. Dia membuat retracement. Sebab tu saya masih jangkakan dia boleh naik ke atas yang ini. Okey, saya masih menjangkakan, dan ada possibility dia boleh naik ke sampai level 618 ni juga. Okey, kalau dia naik 618 ni, bermaksud sekarang ni dia membuat pergerakan A, naik sekarang ini untuk membuat B, dan seterusnya ada penurunan lagi untuk mengkomplitkan pergerakan C. Bermaksud dia akan bergerak begini, A, B dan C. Okey, so apapun yang bakal terjadi, kita perlu lihat esok. Okey, bila market open, dan barulah kita boleh jangkakan apakah yang akan terjadi. Tapi kalau daripada sudut storyline, saya menjangkakan dia akan membuat penurunan ke level ini. Daripada sudut Elliott wave, saya menjangkakan mungkin dia akan membuat kenaikan ke atas ini, dan barulah ada penurunan untuk mengkomplitkan sesuatu pergerakan itu. Okey, faham Itu saja yang saya nak share pada malam ini, pada waktu inilah. Sekarang pun dah 12:30 pagi, 12:30 malam. Okey, so macam biasa, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada mereka yang menyambutnya, dan selamat bercuti kepada mereka yang tidak menyambutnya. Tapi bersama-sama kita sebagai satu bangsa, satu dalam negara yang sama, so kita pun menyambutnya bersama-sama. Okey, ada reason kenapa saya balik kampung. Tapi tak apalah, abaikan. Okey. Okey, so far itu sajalah saya nak share. Terima kasih banyak guys, dan lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang subscribe. Kepada yang masih belum subscribe, silalah subscribe kepada channel saya ini. InsyaAllah kita akan berkongsi segala idea, segala mapping, segala analisa yang mungkin boleh menjadi manfaat kepada anda semua. Alright, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.